Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk menenangkan rasa takut dan juga harapan. Saya Raja Nurul Iliana binti Raja Idras Baruzaman akan membentangkan bahagian yang pertama. Okey, segala bentuk ibadah akan wujud dalam diri seseorang dan dalam masa yang sama perlu memenuhi dua landasan utama iaitu khauf, takut dan juga roja, pengharapan. Okey, khauf. Khauf akan membawa diri untuk taat kepada Allah dan menjauhi perkara yang haram. Manakala roja akan membuatkan diri untuk mengharap apa yang ada di sisi Allah. Okey. Khauf dan roja adalah satu ibadah yang sangat agung kerana apabila disatukan dalam diri seseorang mukmin akan seimbanglah seluruh aktiviti dan kehidupan sehariannya sebagai seorang mukmin. Okey, dengan adanya khauf dan juga roja akan membuatkan seseorang mukmin ini untuk beringat bahawa dirinya akan kembali menghadap Sang Pencipta dan akan memperbanyakkan pelbagai-bagai amalan yang berpatutan kerana dia mengharapkan dirinya untuk diterima di sisi Allah. Okey, hakikat khauf iaitu takut. Khauf adalah ibadah hati dan tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadap Allah. Khauf adalah syarat pembuktian bahawa keimanan seseorang. Jadi, kita sebagai seorang Muslim, kita perlu menetapkan hati kita untuk hanya takut kepada Allah sahaja dan bukan takut kepada yang tidak sepatutnya. Okey. Para ulama telah membahagikan khauf ini kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah khauf ibadah. Khauf ibadah ini adalah takut kepada Allah. Khauf ibadah ni akan membuatkan seorang mukmin ini untuk melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua adalah khauf syirik. Khauf syirik adalah memalingkan Allah. Contohnya seperti membuat penjampian ataupun menyembah berhala dan sebagainya. Yang ketiga adalah khauf maksiat. Khauf maksiat adalah melakukan hal yang haram seperti berzina dan sebagainya. Yang keempat adalah khauf tabiat. Khauf tabiat adalah seperti biasa sebagai seorang Muslim dan juga manusia mempunyai ketakutan terhadap perkara biasa seperti takut kepada ular, singa, api dan juga musuh dan pelbagai lagi. Okey, yang kelima adalah khauf wam. Khauf wam adalah takut yang tidak ada penyebabnya atau yang lebih teruk adalah penyebab yang ringan sahaja. Okey. Yang seterusnya adalah hakikat roja iaitu harapan. Okey, harapan iaitu roja adalah pergantungan hati dalam meraih sesuatu untuk di kemudian hari. Kemudian hari ini adalah di hari akhirat kelak lah. Okey, Ibnu Qayyim membahagikan roja kepada 3 bahagian iaitu yang pertama, individu mengharapkan bahawa amalannya diterima dan mengharapkan pahala daripada Allah. Ni seperti biasalah bila seseorang tu melakukan contoh seperti solat kan. Dia solat, dia mesti nak mengharapkan bahawa solat tu diterima oleh Allah dan juga mengharapkan balasan seperti pahala. Yang kedua adalah individu yang terus melakukan dosa tetapi mengharapkan rahmat Allah tanpa diiringi amalan. Jadi, sebagai seorang guru, perlulah mendidik anak murid untuk menanamkan rasa takut dan juga harapan. Bagaimana cara untuk menanamkan rasa takut dan harapan ini adalah sentiasa mengingati kepada anak murid untuk melakukan perkara-perkara baik ataupun perkara yang disuruh oleh Allah supaya mereka mendapat kebaikan ataupun pembalasan yang baik di kemudian hari. Begitu juga untuk sentiasa mengingati dan mengajar mereka untuk tidak melakukan perkara yang tidak disukai Allah atau perkara yang dilarang oleh Allah. Kerana perkara itu juga turut akan mendapat pembalasan yang sepatutnya di kemudian hari. Antara pembalasan yang kita boleh berikan kepada kanak-kanak ataupun anak murid adalah perkara yang baik dilakukan akan dibalas dengan pahala diberikan oleh Allah. Dan perkara yang tidak baik dilakukan akan diberi balasan yang
dosa daripada Allah. Begitu juga perkara yang lainnya, sebagai guru perlu menerangkan tentang dosa, pahala, syurga, neraka, akhirat dan sebagainya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Suhada binti Muhammad Maliki. Saya akan menerangkan tentang belajar melalui kisah-kisah tauladan. Okey, seperti mana kita tahu, ibu bapa ni pada zaman sekarang ni perlulah mendidik anak-anak dengan cara melalui cara perspektif Islam. Sebab kanak-kanak pada zaman sekarang ni dia lebih mengetahui pelbagai pada kita. So, untuk membentuk anak-anak yang terbaik, perlulah selitkan dengan perspektif Islam tu terhadap kanak-kanak itu sendiri untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Okey. Saya akan pendidikan yang perlu diberikan untuk anak-anak ni yang sewaktu kecil, kita perlu terapkan mereka dengan akhlak dan budi pekerti, mencintai Rasulullah SAW, mengajar Al-Quran dan memberi serba sedikit pengetahuan kepada mereka dengan iaitu keteguhan akidah mereka sendiri. Okey. Untuk akhlak dan budi pekerti ni, ibu bapa ni perlu mendidik kanak-kanak untuk mendapat tingkah laku yang terbaik dan mempunyai akhlak yang baik. Contoh, ibu bapa boleh memberitahu ataupun menceritakan tentang kisah-kisah tauladan terhadap kanak-kanak supaya mereka boleh ikut dan membuat itu satu inspirasi untuk mereka. Contoh macam kita boleh ambil kisah-kisah tauladan, iaitu kisah tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang pengemis buta Yahudi yang berada di pasar Madinah. Okey, rasanya semua tahu tentang kisah tersebut. So, kita boleh ambil kisah tersebut untuk menceritakan kepada kanak-kanak untuk mereka aplikasikan dalam diri mereka. Kanak-kanak ni perlu memberikan menunjukkan akidah yang baik, perlukan kesabaran yang tinggi. Contoh daripada kisah tersebut. Kisah tersebut adalah ada seorang pengemis buta ni dekat pasar yang selalu ada dekat pasar malam Madinah tu. Dia ni pemuda buta ni, dia selalu keji dan mencela Nabi Muhammad. Dia selalu ceritakan kepada orang ramai bahawa Nabi Muhammad ni menceritakan perkara yang buruk tentang Nabi Muhammad terhadap orang lain. Tapi dia tidak tahu bahawa setiap hari Nabi Muhammad SAW yang akan datang kepadanya setiap hari dan memberi makanan kepadanya dan menyuapkan pengemis buta tu makan. Hari-hari Nabi Muhammad itu. Tetapi bila Nabi Muhammad datang dekat dia akan mencela Nabi Muhammad, cerita yang buruk bahawa Nabi Muhammad tu tidak baik untuk kita ikuti. Dia bagi tahu terhadap orang ramai, tetapi dia tak tahu yang sebenarnya itu Nabi Muhammad SAW yang selalu datang kepadanya. Okey, pada suatu hari Nabi Muhammad telah pun wafat, dan pada suatu hari sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat rapat dia mengambil alih tempat Nabi Muhammad yang selalu datang kepada pengemis buta tu. Dia datang dan membuat seperti selalu Nabi Muhammad buat. Abu Bakar memberi makan kepadanya, tetapi pengemis buta tu rasa lain. Kenapa bukan macam orang yang sama datang kepada saya setiap hari? Kerana kalau orang yang sama, dia akan memberi makanan kepada saya, dia akan recik-recikkan makanan tu jadi kecil, baru dia menyuapkan kepada mulut saya. Tapi Abu Bakar menjawab, tak, ini orang yang sama yang datang kepadamu setiap hari. Okey, bila dah lama tapi dia selalu keji Nabi Muhammad, dan Abu Bakar tidak dapat menahan air mata sambil menangis dan menceritakan kepada pengemis tersebut bahawa aku memang bukan orang biasa yang datang kepadamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada, dia cakap macam tu. And then Abu Bakar memberitahu terhadap pengemis buta tu bahawa yang selalu datang kepadanya itu ialah Nabi Muhammad SAW yang kamu selalu
mencela dia. Setelah pengemis itu dengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis, sedih dan kemudian ia berkata dengan demikian, selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahi sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar kerana terlalu sedih apabila dia mengetahui keadaan yang sebenar, siapa yang sebenarnya memberi makanan kepadanya setiap hari. Demikianlah cerita pengemis Rasulullah dan pengemis buta Yahudi tersebut. Dari sini kita dapat kita boleh beritahu pada kanak-kanak melalui kisah teladan ni, kita boleh beritahu kanak-kanak bahawa dalam apa setiap rugat, apa pun masalah, kita perlu sabar, kita perlu jaga akhlak kita. Kita boleh ambil iktibar daripada kisah teladan tersebut. Okey. Itu sahaja daripada saya. Dan ibu bapa juga perlu terapkan mengajar kanak-kanak tentang didik ke Al-Quran, kerana Al-Quran itu sangat penting untuk menjadi pedoman hidup kanak-kanak tersebut untuk masa-masa yang akan datang. Contoh kisah teladan yang kita boleh ambil, para penghafaz daripada kanak-kanak seperti Imam Syafi'i rahmatullah yang telah menghafaz Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Beliau turut menghafaz kitab Mutuata pada usia 10 tahun. Okey, oleh itu ibu bapa perlu memberi pendidikan Al-Quran ni sejak kecil lagi kepada anak-anak mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisa Kila binti Raja Muhammad Adam. Saya akan menerangkan tentang mendidik melalui tauladan. Guru merupakan seseorang yang bertanggungjawab dan juga diamanahkan untuk menyampaikan sesuatu ilmu kepada murid. Guru juga berperanan sebagai role model. Role model ni ialah sebagai contoh kepada murid dan kita boleh selitkan dalam pembelajaran tentang contoh-contoh didikan yang baik oleh Rasulullah. Guru ni juga perlu menunjukkan sikap dan juga tingkah laku yang baik agar murid dapat mengikutinya. Guru juga perlu mendidik murid dengan melalui tauladan yang baik. Aplikasi dalam bilik darjah iaitu pengajaran awal kepada kanak-kanak. Dalam kehebatan Rasulullah SAW sebagai pendidik terulung sememangnya diakui seluruh umat Islam. Bukan sahaja daripada golongan Islam sahaja, malahan daripada golongan yang bukan Islam juga, mereka mengiktirafkan bahawa baginda ni menjadi role model ataupun disebut sebagai murabbi yang sentiasa mengamalkan pendekatan terbaik untuk mendidik murid untuk menjadi insan yang berguna. Oleh itu, guru-guru ni wajar menjadikan baginda ni sebagai teladan yang terbaik untuk mendidik anak murid di dalam kelas. Dalam memberi ilmu dan juga menyampaikan ilmu kepada murid, guru ni perlu mengetahui cara-cara yang baik untuk murid dapat menerima sesuatu ilmu tu dengan berkesan. Menurut kemahiran yang kita boleh congkakkan daripada Rasulullah SAW, terdapat 3 kemahiran. Yang pertama, kemahiran menyampai ilmu. Yang kedua, kemahiran bersoal jawab. Dan juga ketiga, kemahiran bercerita. Okey, kemahiran penyampaian ilmu. Para pendidik ataupun disebut sebagai guru harus bijak dalam menyampaikan kuliah ataupun ilmu pengetahuan secara lisan kepada murid mereka. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa diarahkan Allah SWT untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, di mana guru ni perlu menyampaikan ilmu secara lisan, di mana secara lisan ni dapat mudah untuk mereka memahami setiap yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua, kemahiran bersoal jawab, di mana guru-guru ni perlu mempunyai kemahiran 2 hala yang baik, iaitu ianya penting untuk memberi penjelasan dan juga kefahaman yang mendalam kepada murid. Sesi soal jawab ni pula
boleh dilakukan secara bebas, di mana murid-murid ini diberi kebebasan untuk mereka bertanyakan soalan, meminta pendapat atau meminta untuk mengulangi penerangan tersebut sekiranya mereka tidak memahami suatu topik yang dijelaskan oleh guru. Contoh Rasulullah SAW, baginda juga menggunakan cara ini kepada para sahabat mereka untuk membuka minda sahabat-sahabat. Kaedah menyoal juga digunakan dalam Al-Quran seperti surah Al-An'am, surah Al-Imran dan juga surah Al-Isra. Kemahiran ni akan bantu para murid untuk memahami pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Dan yang ketiga, kemahiran bercerita, di mana penyampaian isi penceritaan ni secara bercerita sangat digemari oleh murid. Kemahiran ni meliputi bahasa tubuh badan, nada suara, ekspresi muka dan juga tambahan peralatan untuk penyampaian ilmu tersebut. Rasulullah SAW dia menggunakan pendekatan bercerita kepada para sahabat berkaitan penzina yang diampun Allah. Dalam naskah Al-Quran juga terdapat contoh-contoh yang menggunakan cara ni untuk memberikan pengajaran kepada umat Islam. Umpamanya kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Namun kemahiran ni perlu digunakan dengan bijak agar bertepatan dengan objektif pengajaran, suasana persekitaran, melibatkan penyertaan murid dan juga sebagainya. Dengan cara ni juga dapat pastikan anak murid tu dia tak jemu dengan pengajaran yang kita gunakan di dalam kelas, dan hal ini berlaku kerana mereka lebih memahami dan juga menggemari pengajaran melalui teknik penceritaan. Baiklah, seterusnya mengajar kanak-kanak menghafaz Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang mengandungi segala hukum hakam, termasuklah segala perkara berkaitan akhlak, fiqh dan akidah. Setiap Muslim yang beriman kepada kitabnya iaitu Al-Quran perlulah mempunyai kemahiran membaca Al-Quran dan seterusnya sentiasa berusaha untuk memahami setiap ayat yang dibaca. Antara adab-adab dalam mengajar dan mempelajari Al-Quran yang perlu diterapkan dalam diri kanak-kanak sejak kecil. Yang pertama adalah hendaklah memasang niat mengajar dan mempelajari Al-Quran hanya kerana Allah. Kita perlu ajar kanak-kanak supaya mereka mempelajari apa-apa saja ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan Al-Quran, hanya kerana Allah. Seterusnya, hendaklah tidak mencari kemasyhuran dalam mengajar atau mempelajari Al-Quran. Kita perlu ajar kanak-kanak bahawa kita belajar atau mempelajari Al-Quran ini bukan kerana kita mahukan sesuatu ataupun yang mempunyai niat tersirat. Sebagai contoh, kita belajar atau mempelajari Al-Quran ini hanya kerana ingin mendapat gelaran hafiz dan hafizah ataupun ustaz dan ustazah. Seterusnya, menyambut baik mereka yang hendak mempelajari Al-Quran. Kita perlu ajar kanak-kanak bahawa setiap individu yang datang untuk mempelajari Al-Quran ataupun berminat untuk mengetahui mengenai Al-Quran perlulah disambut dengan baik walaupun mereka datang daripada agama yang berbeza. Seterusnya, hendaklah senantiasa merendah diri dalam mempelajari Al-Quran. Dalam proses kita belajar untuk mendapatkan bacaan yang sempurna, mestilah ustaz dan ustazah kita tegur cara bacaan kita, hukum tajuk kita untuk mendapatkan bacaan yang sempurna. Jadi kita perlu ajar kanak-kanak ni supaya sentiasa menerima teguran, sentiasa merendah diri, sentiasa ingin memperbaiki cara bacaan supaya dapat bacaan yang sempurna. Seterusnya, guru tidak harus menolak orang yang ingin belajar dengannya meskipun orang itu mempunyai niat yang tidak baik. Sebagai seorang guru, bukan tugas kita untuk menyoal apa niat seseorang itu menuntut ilmu. Jika dia datang kepada kita untuk menuntut ilmu, tugas kita hanya memberikan dia ilmu dan pastikan ilmu itu bermanfaat, dan bukan tugas kita untuk menyoal niat dia baik ataupun buruk, kerana niat dia hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Seterusnya, hendaklah membersihkan diri sebelum membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya kita perlu ajar anak-anak kita, kanak-kanak, sebelum membaca Al-Quran perlulah memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, dan sebaik-baiknya mengambil wuduk. Jika amalan ini diterapkan daripada kanak-kanak kecil, ianya akan menjadi kebiasaan apabila mereka sudah dewasa.
Baiklah, seterusnya kaedah pengajaran Al-Quran di sekolah. Terdapat beberapa pendekatan pengajaran Al-Quran di sekolah. Yang pertama adalah pendekatan mengenal. Pendekatan mengenal merupakan proses mengenal huruf, baris, tanda bacaan dan hukum bacaan. Murid mengenal huruf hijaiyah tunggal dan bersambung melalui teknik sebut dan tulis secara berulang-ulang. Seterusnya, pendekatan mengeja dan membunyi. Merupakan proses memperkenalkan murid dengan tanda baris dan menyembunyikan huruf-huruf yang bertanda dengan mengeja, iaitu tanda baris diperkenalkan bersama dengan cara sebutan, contohnya alif di atas A. Yang ketiga, seterusnya adalah pendekatan membaca kalimah dan ayat yang mudah. Apabila murid telah mengenal huruf dan sudah tahu untuk mengeja cara bacaan dengan baris, mereka akan dikehendaki untuk membaca kalimah ataupun ayat Al-Quran yang mudah. Seterusnya adalah pendekatan menghafaz. Bagi membolehkan murid membaca dengan lancar, kaedah menghafaz juga dilakukan, iaitu membaca ayat Al-Quran secara berperingkat dan berulang-ulang. Pendekatan seterusnya adalah pendekatan menulis. Guru boleh membuat aktiviti membaca dan menulis, iaitu meletakkan tanda baca pada huruf-huruf hijaiyah ataupun pada ayat Al-Quran. Seterusnya, pendekatan membaca mengikut hukum tajwid. Apabila murid sudah memasuki tahap 2, iaitu darjah 1, darjah 4, 5 dan 6, mereka akan diperkenalkan dengan bacaan mengikut hukum tajwid, termasuklah iqlab, ifah hakiki, ifah syafawi, idgham al-ghunna, idgham bil-ghunna dan sebagainya. Seterusnya adalah pendekatan memahami. Setelah mereka menguasai pendekatan mengenal hukum tajwid, mereka akan diperkenalkan dengan cara memahami ayat yang mereka baca. Seterusnya, pendekatan membaca secara bertaranum. Taranum merupakan kaedah melahirkan seni bunyi bacaan Al-Quran dengan lebih sempurna dan cantik sesuai dengan mukjizat Al-Quran. Setelah mereka memahami ayat yang mereka baca, mereka akan diperkenalkan dengan cara bacaan taranum. Seterusnya akan menjadikan mereka mendapatkan bacaan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Rafiq ingin menerangkan bagaimana untuk mendidik kanak-kanak untuk menghafaz hadis. Okey, pengenalan. Rasulullah SAW merupakan seorang tokoh pendidik yang tiada tolok bandingnya. Setiap tutur kata dan tindakan baginda adalah dilandaskan dengan wahyu dari ilahi, bukan sesekali hawa nafsu. Sunnah baginda adalah sebaik-baik panduan untuk manusia ikuti, apatah lagi melibatkan perkara yang penting seperti pendidikan. Okey, saya akan menerangkan teknik pengajaran Rasulullah. Teknik-teknik ini juga boleh digunakan untuk mendidik kanak-kanak untuk menghafaz hadis. Okay, teknik pertama adalah teknik pencapaian berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, Islam adalah agama yang bina di atas hujah dan dalil. Sumber ajaran agung Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Islam tanpa hujah dan dalil, segala cakap kosong tanpa alasan tidak layak untuk dikaitkan dengan agama yang suci ini. Kemudian adalah teknik galakan dan ancaman. Penggunaan galakan dan ancaman atau dalam bahasa Arab adalah sebagai targhib dan tarhib merupakan salah satu metod penyampaian yang baik dan berkesan dalam pendidikan. Kaedah ini digunakan dengan meluas dalam hadis Nabi. Okay, metodologi teknik targhib oleh Al-Muziri merupakan satu galakan dan rangsangan kepada manusia agar sentiasa bersifat dengan sifat yang mulia, mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta sentiasa mengutamakan kebaikan agar dapat menjadi ikutan. Okey, teknik suruhan dan tegahan. Okey, penggunaan teknik penyampaian yang berbentuk suruhan. Suruhan melakukan seperti hadis yang berbunyi, buatlah begini dan begitu, menjadi keutamaan kepada Rasulullah SAW berbanding yang berbentuk tegahan daripada melakukan satu seperti jangan begini begitu. Pada amnya, sikap manusia lebih suka diberikan tunjuk ajar suatu perkara berbanding menyalahkan apa yang mereka lakukan dalam perkara tersebut. Okay, kemudian teknik syarahan. Teknik syarahan atau khutbah biasanya disampaikan di masjid dan juga di rumah. Hal ini jelas bahawa baginda sentiasa mengajar kaum muslimin dan sentiasa berkhutbah setiap hari Jumaat. Bahkan penggunaan khutbah ini diwajibkan dalam ajaran Islam untuk setiap solat Jumaat. Lazimnya teknik khutbah digunakan Rasulullah digabungkan dengan teknik
dialog berbincang selain menggayakan teknik ini dengan penerapan nilai baik. Okey, seterusnya teknik bercerita dan metafora. Okey, teknik bercerita menjadikan penyampaian Rasulullah SAW menarik sehingga menimbulkan minat di kalangan para sahabat. Okey, teknik ini juga bukan saja untuk para sahabat, malah untuk menarik remaja dan kanak-kanak. Selain itu, kaedah bercerita juga menjadikan isi pengajaran dapat diterapkan secara tidak langsung. Okey, teknik ini boleh digunakan untuk mendidik kanak-kanak supaya dapat menghafaz hadis-hadis supaya mereka lebih seronok. Sememangnya teknik bercerita adalah satu teknik yang baik untuk menerapkan aspek pembangunan insan. Okey, yang teknik tersebut bukan yang terakhir daripada saya. Sekian, terima kasih.